Assalamualaikum semua. Hai. Bersama lagi dengan Cikgu Mazidah hari ini untuk kelas matematik. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk masa dan waktu. Dan hari ini kita akan belajar subtopik sebut dan tulis waktu. Okey. Sebelum tu kita buat sedikit ulang kaji pembelajaran kita yang lepas. Okey, ini ialah muka jam. Pada muka jam yang seperti yang kita telah belajar, ada jarum panjang yang kita panggil sebagai jarum minit, ada jarum pendek yang kita panggil sebagai jarum jam. Di samping itu juga ada garis-garis kecil pada muka jam yang kita panggil sebagai senggatan. Dan juga pada muka jam terdapat nombor 1 sehingga nombor 12. Okey, seterusnya, kita juga boleh menggunakan sifir 5 ataupun gandaan 55 mewakili setiap nombor pada muka jam. Contohnya, 1 ialah 5 minit, 2 ialah 10 minit, 3 ialah 15 minit, 4 ialah 20 minit, 5 ialah 25 minit, 6 ialah 30 minit, 7 ialah 35 minit, 8 40 minit, 9 ialah 45 minit, 10 50 minit, nombor 11 55 minit dan nombor 12 ialah 60 minit. Satu pusingan lengkap jarum minit ialah 60 minit. Kita gunakan sifir 5 ataupun gandaan 55. Ni pun ulang kaji pembelajaran yang lepas. Seperti yang cikgu sebut, kalau jarum minit terletak pada nombor 6, kita panggil dia juga sebagai setengah jam. Cuba tengok pada warna biru ni kedudukannya ialah setengah daripada 1 jam ni. Jadi, apabila jarum minit pada nombor 6, kita panggil dia sebagai setengah jam. Yang kedua, jika jarum minit pada pukul 3, kita panggilnya sebagai suku jam. Kenapa suku jam? Kedudukannya yang berbentuk suku. Daripada nombor 12 kepada jarum minit yang berada di nombor 3. Jadi kita panggil dia sebagai suku jam. Seterusnya, cikgu akan ajar macam mana kita nak cara kita untuk baca jam atau cara kita sebut jam. Mula-mula yang pertama mesti baca jarum pendek iaitu jarum jam. Kita mesti sebut nombor pada jarum jam dahulu. Kemudian yang kedua, baca jarum panjang iaitu jarum minit. Barulah kita baca jarum yang panjang iaitu jarum minit. Minit mula dari jarum panjang nombor 12. Dia akan bermula pada senggatan ini. Yang menunjukkan pada jam 12. Pukul berapa pada pembukaan jam ini? Mula-mula dia suruh baca pada jarum jam. Jadi kita baca pada jarum jam. Jarum jam menunjukkan pukul 2. Kemudian dia suruh kita baca jarum panjang. Bila jarum panjang berada pada nombor 12, ia ialah satu pusingan lengkap jam. Jadi minit di situ ialah sifar-sifar. Bila kita susun, kedudukan jarum jamnya ialah 2, minitnya ialah sifar-sifar. Jadi ini ialah menunjukkan pukul 2. Kita tulis dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka pukul 2 begini. Ataupun dalam perkataan, bila dalam perkataan beginilah. Pukul 2 dieja PUKUL-DUAR. Itu dalam perkataan. Ingat cara baca jam pertama kita kena tengok jarum jam dulu ataupun jarum pendek. Yang kedua baru kita tengok jarum minit ataupun jarum yang panjang. Seterusnya, sekarang pukul berapa? Cuba tengok. Mula-mula tadi cikgu dah cakap kita kena tengok pada jarum jam. Jarum jam menunjukkan angka 5. Kita pun tulislah 5 untuk jarum jam. Kemudian kita tengok pada jarum minit ataupun yang panjang.
menunjukkan pada nombor 3. Apa maksudnya? Tadi cikgu ada terangkan kalau tunjuk nombor 3 kita boleh panggil dia apa? Kedudukan dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Suku. Okey, kita boleh letakkan sebagai 5 suku. Okey. Kalau dalam perkataan kita boleh tulis sebagai pukul 5 suku. Ataupun kita gunakan gandaan 5 untuk menerangkan wakilan bagi nombor 3 pada muka jam ni. Okey, kalau tadi cikgu ada cakap kita gunakan sifir 5 atau gandaan 5. Okey, sini 5, 10, 15. Jadi kita gunakan gandaan 5 tu untuk mewakilkan minit. Okey, jamnya ialah 5, minitnya ialah 15. Jadi dalam angka kita tulis jam pada gambar di sebelah ni ialah pada pukul 5.15 minit. Ataupun dalam perkataan kita tulis pukul 5.15. Pukul 5.15. Bukan pukul 5.15 ya. Kita sebut pukul 5.15. Okey. Seterusnya, sekarang pukul berapa? Okey, ingat lagi tadi cikgu boleh terangkan juga. Okey, mula-mula kita tengok pada jarum jam. Jarum jam menunjukkan pada pukul berapa. Okey, cuba tengok jarum jam ni. Dia berada tak tepat pada nombor di muka jam. Okey, mana nombor kita kena pilih? 8 ke 7? Sekarang ni jarum jam tak sampai lagi pada nombor 8. Jadi bila tak sampai pada nombor 8, kita tak boleh sebut dia sebagai pukul 8. Kita kena sebut dia pukul 7. Okey. Kita pun tulislah angka 7. Kemudian kita tengok minitnya. Minit ke berapa? Bukan 7, 6 ya. Sebab untuk minit kita kena guna gandaan 5 ataupun kita kira senggatan. Okey, kali ni kita cuba kira senggatan. Okey, nak tahu kedudukan minit di sini, kita kira dari 1 di sini. Daripada ni kita nak kira daripada sini pusing sampai nombor 6 ni. Kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30. Okey, kat sini sebab dia menunjuk pada angka 6, jadi sini 30. Kita tulislah pukul 7.30. Okey. Ingat tadi cikgu cakap, kalau jarum minit berada pada nombor 6, okey, kita panggil dia juga sebagai setengah. Kita boleh tulis dalam perkataan pukul 7.30. Ataupun kita terjemahkan kepada perkataan daripada angka tadi pukul 7.30. 7.30. Okey. Seterusnya, mula-mula boleh tengok pada buku teks matematik surah 42, 43 dan 44. Okey, cikgu dah screenshot dan letakkan pada slide seterusnya ni. Okey, kita tengok satu. Sekarang sebut dan tulis waktu. Okey, tajuknya. Okey, murid yang berbaju biru ni dia tanya, sekarang pukul berapa? Okey, murid yang baju kuning kata pukul 5 suku. Okey, ni tengok jam dia. Macam mana dia baca jam tu? Ni jam dia lah, dibesarkan. Okey, 5 suku. Sebab 15 ni berada pada nombor 3 pada muka jam. Jadi kita panggil dia sebagai 5 suku ataupun menggunakan jam analog. Murid berbaju pink ni cakap pukul 5.15. Tunjuk pada jarum jam pukul 5. Kemudian 3 ni kalau kita guna gandaan 5, 5, 10, 15. Jadi 5.15. Pukul 5.15 dan pukul 5 suku adalah waktu yang sama. Okey, seterusnya pukul 8.05 minit. Okey. Macam mana ditunjuk pada jam analog, 8 pada jarum jam, nombor 1 untuk minit. Okay, jadi kalau kita guna gandaan 5, kedudukan 1 ni diwakilkan oleh 5 minit. Jadi 8.5 minit. Kalau jam digital ni senang, kita tengok 8.5 minit. Tapi kita bukan tulis 8.05 tau. 8.5 minit.
Okey, cuba tengok murid ni. Tengok pada jam di sekolahnya. Okey, jam di analog dia menunjukkan pukul 10. Dan jam digital pun pukul 10. Bukan 10 sifar-sifar. Tak perlu sifar-sifar tu. Kita sebut saja pukul 10. Okey, seterusnya. Tengok pada tulisan dia tu tulis ni. Pukul 2.30. Okey, 2.30. Ataupun kita boleh sebut sebagai 2.30 sebab jarum minit berada pada nombor 6. Jarum panjang berada pada nombor 6. Kita katakan setengah. Tengok nombornya. Jarum jamnya belum sampai, belum cecah 3 lagi. Jadi dia masih berada pada pukul 2. 2.30. Okey, seterusnya. Tukarkan waktu dalam perkataan kepada angka. Pukul 12.05. Nak tulisnya macam ni. 12.05. Okey, itu cara tulis, bukan sebutan dia. Cikgu nak terangkan cara tulis. Okey, 12.05. Jadi ini ialah 12.05. Okey, seterusnya pukul 4.40. Tulislah 4 untuk jam, 40 untuk minit. Pukul 7.55. Pukul 7 ni untuk untuk jam, 55 di belakangnya untuk minit. Okey, kemudian nombor 5, tulis dalam perkataan. Okey, seorang murid perempuan pegang nombor waktu. Okey, ada nombor 4, ada sifar, ada 5. Jadi suruh tulis dalam perkataan. Okey, kemudian tulis pukul 4.05. Pukul 4.05 memang betul, tepat. Okey, manakala kawannya tulis pukul 4.05. Okey, dia baca satu-satu 4.05. Okey, itu salah. Okey, yang betulnya ialah pukul 4.05. Okey, seterusnya jom kita sebut dan tulis. Okey, pukul berapa ni? Okey, kalau jarum minit menunjukkan pada angka 12 dalam permukaan jam, kita tak perlu terjemahkan tulis 60 minit. Kalau kita ikut gandaan 5 sampai nombor 12 ni ialah 60. Okey, jadi kita tak payah tulis minitnya 60, kita gantikan dengan sifar-sifar. Kita cuma tengok pada jarum jam saja. Jadi jarum jam menunjukkan pukul 2. Okey, macam nak tulis dalam angka, kita tulislah 2 titik bertindih, kemudian sifar-sifar. Minit dia tak ada. Okey, kita tengok jarum jam saja. Okey, seterusnya kita tengok kat sini, mula-mula jarum jam. Tengok jarum jam, dia tunjuk pada pukul 7. Dia belum menyentuh 8, jadi dia masih berada pada jam 7. Okey, mula kita tulis pukul 7. Okey, kemudian, ni saya cikgu dah bulatkan tadi, kita tulis pukul 7. Kemudian kita tengok pada jarum minit yang menunjukkan pada angka 3. Okey, kalau angka 3, okay, kita tengok pukul 7. Okey, dia berada di angka 3. Jadi kedudukan ni beginilah. Kita kena tengok daripada 12 hingga 3. Ini apa ni? Bentuk apa? Bentuk suku. Jadi pukul 7 suku, ataupun kita boleh tulis dalam angka 7.15. Okey, seterusnya jarum jam ni menunjuk pada pukul 11 dan jarum minit menunjukkan pukul 3. Jadi macam cikgu terang tadi, kita tahu pukul 11. Pukul 11 berapa? Pukul 11 suku sebab jarum minit menunjukkan pukul 3. Ataupun kita boleh tulis 11.15 apabila kita baca dalam gandaan 5. Okey, seterusnya jarum jam menunjukkan pada pukul 9. Manakala jarum minit menunjukkan angka 6. Okey, bila angka 6, kita tahu kat situ, okey, dia mewakilkan pada separuh. Okey, jadi separuh ataupun setengah untuk jam. Jadi pukul 9. Pukul 9 berapa? Pukul 9.30 ataupun kita tulis dalam angka 9.30 sebab kita baca dalam gandaan 5. Okey, seterusnya pukul berapa ni? Okey, ini ada yang menunjukkan pukul 7. Okey, dan jarum minitnya menunjukkan pukul 6. Di pukul 7.30 ataupun kita tulis 7.30. Okey, murid-murid. Untuk itu saja kali ini. Nanti ada soalan boleh tanya terus pada cikgu. Okey, kita jumpa nanti kejap lagi. Bye. Assalamualaikum.